Hello, Assalamualaikum guys. So hari ni kita orang akan terangkan atau menjelaskan tentang poligami. Apa itu poligami? Kalau nak tahu apa itu poligami, stay bersama kami selepas ini. Stay tune. Okay, first kita nak tahu pasal pengertian poligami. Apa benda tu poligami ni? Poligami ni dari sudut bahasa adalah menghimpunkan berbilang isteri dalam satu masa. Mengikut Kamus Dewan, poligami bererti amalan beristeri lebih daripada seorang pada masa yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut ta'adat al-zawjat. Asal perkataan ta'adat bererti bilangan, manakala perkataan zawjat diambil dari perkataan dari bererti isteri. Maaf, salah saya. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa erti isteri yang banyak atau berbilang-bilang. Maka poligami bolehlah dimaksudkan sebagai berkahwin lebih daripada seorang, iaitu lawan kepada perkataan monogami yang membawa erti berkahwin dengan seorang wanita saja. Ia juga berlawanan dengan perkataan polyandry, iaitu amalan bersuami lebih daripada seorang dalam satu masa. Seterusnya, kita nak tahu pasal dalil poligami. Brother tu macam tengah healing je. Apa kata kita suruh dia baca pasal dalil poligami ni? Bro, boleh bacakan tak apa ni dalil poligami? Oh, boleh. Kebetulan saya tengah cari-cari dalil-dalil ni. Antara dalil yang terdapat dalam ayat yang ada poligami ialah Surah An-Nisa ayat 3, iaitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa masna wa salasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakas aymanukum zalikum adna alla ta'ulu, yang bermaksud dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak, yakni perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan yakni lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Demikian itu dalil daripada poligami. Mantap tu. Bro. Apa itu hukum poligami? Hukum poligami ada 3. Yang pertama, sunat. Ketika suami menginginkan anak dan isteri pertamanya mandul, sedangkan suami berkemampuan adil terhadap isteri-isterinya. Yang kedua, makruh. Bukan kerana keperluan tetapi hanya menambahkan keseronokan dan tiada kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Yang ketiga, haram. Tidak yakin mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya kerana kemiskinan atau kelemahannya atau tidak mampu mengawal kecenderungan. Shopee. Shopee 99 Super Shopping Day. Beli semua di Shopee gratis ongkir. So, kita kembali kepada video. Seterusnya, kita nak tahu apa syarat-syarat poligami. Poligami ni, syarat dia 2 je. First, berkemampuan untuk menanggung nafkah isteri dan anak-anak. Seterusnya, berlaku adil kepada isteri-isteri. Adil dalam menyediakan kediaman, adil dalam giliran bermalam, adil dalam musafir, dan adil memberikan nafkah.
Cuk. Dalam poligami ni kan ada baik ada buruk dia tau. Macam kita tahu zaman sekarang orang asyik viral. Bila madukan isteri, poligami benda buruk. Sebenarnya dia boleh jadi terburuk sebab dua keadaan. Yang pertama, dia tidak berlaku adil. Dan kedua, dia tidak mampu dari segi zahir atau batin. Jadi seperti yang kita tahu pada seorang selebriti, dia ni dari segi macam zahir ni rezeki dia alhamdulillah berlimpah ruah. Tapi dari segi batin ni kita macam orang macam tertanya-tanya. Dia ni tak mampu, kenapa dia tak mampu? Tapi disebabkan dia ni tidak mendapat keizinan daripada isteri dia dan dia tidak berlaku adil daripada soal itu. Itu yang membuatkan dirinya nampak buruk dan orang sering anggap benda itu salah. Faktor kemasyarakatan. Perkahwinan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah bertunjangkan faktor kemasyarakatan kerana masyarakat mengharapkan pasangan suami isteri adalah mereka yang matang dari sudut pemikiran dan pengurusan rumah tangga. Baginda SAW semasa berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah berusia 25 tahun. Baginda melayari bahtera rumah tangga bersama isteri tercinta. Ini tanpa berpoligami selama 25 tahun, iaitu sehingga kewafatan Sayyidatina Khadijah. Faktor pensyariatan. Perkahwinan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah puteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah berasaskan faktor pensyariatan kerana baginda telah bermimpi bahawa baginda mengahwini Sayyidatina Aisyah. Mimpi para Rasul adalah merupakan wahyu daripada Allah. Maka menerusi mimpi ini, tahulah kita bahawa Allah memerintahkan Nabi mengahwini puteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sekalipun jarak usia antara baginda dan Sayyidatina Aisyah adalah jauh. Bang. Bang. Jangan terjun dulu bang. Saya nak tanya ni bang. Tanya apa tu? Pertanyaan saya bang. Adakah Malaysia ni mengharamkan poligami bang? Sebenarnya tak haram pun poligami kat Malaysia ni. So, kalau kita nak berpoligami kat Malaysia ni, kita ikutlah prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya, bagi tahulah isteri pertama tu dulu. Lepas tu kena ikutlah syarat-syarat yang ditetapkan. So, lelaki kat luar sana, jangan takut untuk berpoligami. Ciao. Jap. Tadi kan member kita dah cerita pasal haram ke tak dalam Malaysia ni berpoligami. Jadi kita dapat jawapannya. Jadi sekarang saya nak cerita pula. Kat luar negara ni haram ke tak? Secara amnya kat luar negara ni sebenarnya dia ada takluk pada setiap negara ada dia punya undang-undang dia sendiri. Tetapi seperti ada negara yang diketatkan, dia tidak mengharamkan tapi dia ketatkan undang-undang itu sendiri. Seperti Malaysia, Thailand, Malaysia, Indonesia dan negara-negara Asia. Tetapi ada negara dia mengharamkan secara mutlak pernikahan ini seperti negara Iraq. Iraq macam kita kan tahu, Iraq ni ada perempuan cantik-cantik dan jelita-jelita tapi dia mengharamkan sebab dia tahu hikmah di sana banyak buruknya daripada baiknya. Dan negara Bosnia. Tetapi di Malaysia juga telah menetapkan seperti hukum kita kena adil dalam melaksanakan tanggungjawab untuk berpoligami. Seperti kita adil terhadap bini pertama dan adil juga kepada bini kedua. Dan tak salah kalau kita adil pada dua-dua, kita boleh tambahkan yang ketiga. Apakah poligami dikira merampas rumah tangga isteri suami orang atau meruntuhkan rumah tangga? Dengar baik-baik. Bila kita jadi isteri kedua, tidak betul sangat masyarakat dia kata merampas suami orang. Salah. Merampas suami orang lain. Merampas suami orang, dia kahwin dengan suami orang dan dia paksa suruh cerai isteri pertama. Itu rampas suami orang. Dosa besar. Ni dia kahwin jadi isteri kedua. Dia tak suruh cerai isteri pertama. Faham? Dia hidup bermadu. Itu hukumnya harus, bukan perampas suami orang. Ni drama-drama banyak tak betul ni. Duduk set kita punya minda dengan lakonan-lakonan yang tidak bertepatan dengan kehendak syarak. Jadi kita pun beri macam-macam. Jadi isteri kedua perampas suami orang. Rampas kepala otak tu. Kalau perampas suami orang, isteri Nabi, ibu kita Ummul Mukminin perampas suami orang. Tahu tak? Padahal mereka sebaik-baik wanita. Untuk mana-mana lelaki-lelaki yang ada. Sekarang di Indonesia, kalau nak kahwin lebih, tak payah lagi dah minta izin isteri pertama. Dia tengok kau ajar apa dia nak marah.
Mengajar. Tak, memang untuk makluman semua, di Malaysia, lelaki yang nak berpoligami tidak perlu dapat izin isteri pertama. Tetapi, dengar, tetapi. Kebetulan. Nak saya habiskan tak perangan ni? Orang lelaki masuk habiskan lah. Nak fahamkan betul-betul. Kan? Tak. Tapi, isterinya tetap akan dipanggil ke mahkamah. Apa yang kau tu? Kau nak pergi mahkamah ke apa? Tak. Isteri tu dia panggil sebab dia kata ni. Contoh Alhamdulillah minta jauh lah. Siapa nama suami? Siapa? Najib. Dia dah berapa lama tak balik? Dia kerja mana? Kerja mana? Kerja mana? Ha? Kerja sendiri. Kerja sendiri. Kau jangan cover line, kau cakap betul. Kita dah dengar macam-macam ni. Tak adalah gurau itu. Tak adalah. Bukan Datuk Seri kan? Tak adalah gurau ya. Nama siapa? Suhada. Lupa nak marah ada. Suhada. 2-3 kali punya orang. Suhada. Dia kata. Suhada dengan contoh kalau kat mahkamah dia kata, Encik Najib, apa ni kamu betul nak poligami? Betul. Dia pun tanya. Puan Suhada sekarang ni suami puan dia nak berpoligami. Apa pandangan puan? Puan setuju ke tak setuju? Gelak pula, tak pernah orang dalam mahkamah gelak dia. Silakan. Tak. Apa jawapan puan dekatnya? Tak setuju. Kenapa tak setuju? Okey, siapa jawab tadi? Okey, jap. Okey, siapa nama puan? Ha? Nama suami apa? Ahmad Faizal. Okey. Sekarang ni suami puan Puan Azrina iaitu diamlah aku nak. Ini prosiding mahkamah, tolong hormat sikit. Jadi Puan Azrina, suami puan sekarang ni dia nak berpoligami. Puan rasa macam mana? Apa pandangan puan? Puan setuju tak setuju? Kenapa puan tak setuju? Dengan ini saya tolak permohonan Encik Ahmad Faizal. Tengok dia jawab dengan yakin. Spender pun kita beli. Encik Faizal nak cakap apa-apa? Memang beli-beli sesama. Dia beli spender dia je. Contoh lah. Tak adalah maksudnya ikut kemampuan. Tapi itu sebabnya saya nak bagi tahu hak wanita sebagai isteri. Kalau tak setuju cakap kenapa tak setuju? Tak setuju sebab yang Arif saya tak setuju. Sebab jiwa saya tak boleh terima tu, mahkamah akan terima permohonan dia. Kenapa kamu tak setuju? Hati saya ni tak adil pada saya. Selama ni saya bela dia, saya jaga dia. Apa lagi saya tak bagi? Dan dia buat saya macam ni, saya tak boleh terima. So saya bantah. Dengan ini saya luluskan. Hakim kan luluskan sebab kita cakap tu bukan fakta. So kenapa kamu tak setuju? Yang Arif, saya bimbang dia tidak boleh berlaku adil pada isteri yang satu lagi nanti. Kerana dari segi pendapatan kami sangat kritikal. Perbelanjaan kami pun sangat tight sebenarnya. Jadi saya tak boleh nak bersetuju. Cakapnya tu. Berikut saya kemukakan senarai penyata perbelanjaan bulanan yang mana kesemuanya dibayar oleh saya dan bukan dia. Cakapnya tu. Faham Syarah? Ya? Najib namanya. Isalam. Jadi makna kata dah itu bukan cerita dia lah, tapi cerita kita balik cerita kita ni ukur baju di badan sendiri. So makna kata tu pertama kita kena cepat. Kembali bersama saya lagi. So tadi kan member kita dah cakap dalam poligami ni ada baik ada buruk. So kali ni saya nak cerita kebaikan poligami. Kat sini saya ada senaraikan 5. So yang pertama, menyelamatkan suami daripada melakukan penzinaan disebabkan wujudnya halangan berbentuk syariat bagi wanita iaitu haid dan nifas. Yang kedua, mendapat keturunan kerana isteri disahkan tidak dapat melahirkan anak atau isteri sudah terlalu tua
dan sudah putus haid. Yang ketiga, memelihara lelaki yang mempunyai kemahuan dan nafsu seks yang tinggi daripada melakukan zina. Yang keempat, poligami menghindar daripada berlaku perceraian kerana isteri mandul, sakit atau terlalu tua. Yang kelima, menghindari daripada perempuan bergelar anak dara tua, di mana zaman sekarang lebih ramai perempuan daripada lelaki dan mereka dapat merasai kehidupan berumah tangga. So, itu saja. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan ceritakan tentang keburukan berpoligami. Poligami ni antara keburukan yang kita dapati ialah masalah biasanya terjadi apabila seorang suami itu berpoligami. Dia tidak memberitahu isterinya dan dia meninggalkan kewajipan terhadap isterinya dan terhadap anak-anaknya. Dia sibuk selalu berfoya-foya sehingga melupakan anak-anak dia. Sehingga dia kata nafkah zahir dia dah bagi, tapi dia lupa nafkah batin juga perlu bagi, dan seterusnya. Terdapat juga setengah madu yang menganiaya madu mereka dari segi fizikal atau mental. Contohnya, madu yang muda ni dia suka menganiaya dengan yang tua ni. Dia cakap suaminya supaya senyap, jangan bagi tahu yang suami bini yang lama, supaya pernikahan mereka menjadi lebih lancar dan tidak ada perbalahan di antara kaum sebelah madu yang lama. Dan seterusnya, anak-anak juga menjadi mangsa yang tersepit dan konflik yang berlaku di antara kedua ibu bapa serta ibu tiri mereka. Ini menyebabkan anak mereka menjadi moody dan terlebih tertekan dan mengakibatkan boleh menjadikan depression terhadap anak mereka, dan sehingga menjejaskan masalah mental anak-anak mereka. Hujan. So, kita kan dah tahu kan maksud, hukum, dalil poligami kan, semua lah kan. So, sekarang ni yang last sekali kita nak tahu pasal hikmah poligami. Izul, kau boleh terangkan tak hikmah poligami ni? Hikmah poligami terbagi kepada 4. Yang pertama, poligami dapat menyambung keturunan dalam seorang isteri, tidak berupaya melahirkan zuriat disebabkan penyakit, mandul dan sebagainya. Poligami merupakan alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, melalui poligami, anak-anak yatim yang kematian bapa akan mendapat pembelaan dan kasih sayang. Yang ketiga, poligami juga menyelesaikan pelbagai masalah sosial di kalangan wanita yang tidak berkahwin. Misalnya, janda dan gadis yang belum berkahwin boleh mendapatkan perlindungan. Yang keempat, boleh mengelakkan daripada berlakunya maksiat dengan mengikut saluran yang telah dihalalkan oleh Islam. Sekian, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa komen, share, follow dan subscribe channel ini. Akhir kata, maaf jika ada kekurangan. Mungkin kekurangan itu yang membuatkan dia pergi bersama yang lain. Ciao.